Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan pada semua murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Baiklah, pada hari ini kamu semua sihat tak? Kalau sihat, syukur. Alhamdulillah, cikgu pun sihat juga. Jadi, pada hari ini kita akan sambung tajuk pelajaran kita pada minggu lepas. Jadi, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu eksplorasi aneka capan, tetapi dalam bidang kegiatan yang berbeza, iaitu bidang membuat corak dan rekaan. Jadi sebelum itu, cikgu akan terangkan beberapa adab belajar yang perlu murid-murid patuhi. Jadi yang pertama, mengikuti setiap arahan dan tugasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bertanya kepada guru sekiranya tidak memahami tajuk pelajaran dan tugasan. Yang ketiga, membuat dan menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik dan kemas. Dan yang keempat, menghantar gambar tugasan yang disiapkan kepada guru. Jadi sebelum tu, jom kita main satu game ni dulu. Jadi game ni cikgu nak awak semua susun dan teka perkataan yang akan muncul. Jadi kat sini cikgu ada kasih satu susunan nombor dan kata kuncinya di bawah ini. Jadi kalau kita lihat nombor 5 ni hurufnya apa berdasarkan kata kunci ni. Nombor 5 contohnya kat sini C. C. Jadi nombor 2 apa pula? A. Jadi dapatlah kita dua huruf iaitu C dan A. Jadi cikgu nak awak susunlah dulu perkataan ini supaya awak dapat kesan apakah perkataan yang cikgu nak sampaikan dekat awak pada hari ini. Jadi cikgu kasih tempoh dalam masa 1 minit. Bermula dari sekarang. Baiklah, nampaknya 1 minit dah berlalu. Jadi, cikgu akan bincang dengan kamu apakah perkataan tersebut. Jadi, nombor 5 ialah C. Nombor 2, A. Nombor 4, B. Nombor 3, A. Dan nombor 1 ialah N. Jadi, susunannya ialah C, A, B, A, N. Jadi kalau awak sebutkan perkataan, ia akan berbunyi capan. Jadi itulah tajuk dan teknik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan capan. Okey, jadi sebelum tu cikgu akan terangkan dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDP, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan 4 bahasa seni visual dalam penghasilan karya capan dengan betul. Dan yang kedua, membuat eksplorasi jenis-jenis media, teknik dan proses dalam menghasilkan karya capan. Ini ialah contoh karya capan yang mungkin ataupun yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkan dahulu kepada kamu apa itu capan. Capan ini merupakan proses memindahkan rupa dan jalinan sesuatu objek yang boleh digunakan dalam membuat aktiviti mencorak. Dalam kata yang mudah, capan ini dapat cikgu rumuskan sebagai proses memindahkan rupa. Jadi di sebelah ini adalah contoh gambar capan. Jadi image yang dihasilkan adalah bergantung pada rupa sedia ada pada bahan yang digunakan.
Contohnya cikgu bagi kat sini keratan rentas sayur dan buah-buahan. Jadi setiap keratan rentas tersebut mempunyai jalinan dan rupa yang pelbagai. Contohnya rupa yang akan terhasil bagi lada benggala adalah seperti ini. Bagi kacang bendi seperti bunga lebih kurang macam ni. Kalau petola pun lebih kurang macam bunga. Cuma bunga dia lain sikit. Sawi pun asalnya akan dapat bunga. Tapi kalau kita tengok bunga dia lagi cantik, iaitu seperti bunga ros. Jadi itu ialah antara media yang awak boleh gunakan untuk menghasilkan karya capan. Jadi capan ini juga menggunakan permukaan objek yang bercorak dan timbul untuk membuat corak. Antara bahan lain yang boleh digunakan ialah seperti Lego. Lego ni lebih kurang macam mainan blok yang kalau awak semua pernah main, itulah kita panggil dia sebagai Lego. Penutup botol. Penutup botol ni awak semua pernah nampak lah. Hutang dan skru. Jadi setiap bahan ini mempunyai image yang berbeza pada permukaan mereka. Dan ia akan menimbulkan rupa yang berbeza-beza nanti. Nanti awak akan dapat lihatlah pada proses awak nak hasilkan karya capan nanti pada hari ini. Jadi mari kita buat eksplorasi dulu. Kita buat satu penjelajahan. Kita bermain-main dahulu dengan capan ni. Okey. Jadi capan yang pertama. Yang ni cikgu ambil dari buku teks sahaja. Kalau awak nak rujuk buku teks pun boleh. Jadi motif yang pertama ini ialah motif anggur. Bagaimana nak hasilkan motif anggur ini? Menggunakan butang dan daun. Jadi proses dia agak mudah. Awak cuma ambil warna air dan sapukan dia dekat atas bahan tersebut dan capkan dia. Jadi akan jadilah hasil karya kamu ini. Yang seterusnya ialah motif apa ni? Agaknya motif apa? Motif kumbang kan? Jadi macam mana kita nak hasilkan motif ini? Senang je, kita pakai buah lemon, penutup, sekeru dan keratan batang sediri. Kita boleh gunakan lemon untuk membuat badan dia. Kalau nak buat kepala dia pula, kita pakai penutup botol. Kalau kita nak buat bintik-bintik warna kuning tu pula dekat badan dia, kita guna apa? Guna skru. Dan kalau kita nak buat dia punya antena, kita pakai keratan batang sederi pula. Jadi bagi motif yang seterusnya pula ialah motif, sebentar ya murid-murid, cikgu punya slide tak bergerak. Okey, ada dah. Motif yang seterusnya pula ialah motif pokok. Macam mana kita nak buat motif pokok ni kan? Kita ambil Lego tadi tu, alat permainan, kita capkan dia, dan kita ambil batang sederi, kita capkan dia. Jadilah pokok. Kalau awak tak nak pokok yang daun hijau ni pun boleh. Awak pakai pokok yang daunnya lain. Daun warna merah. Kan ada pokok yang daunnya warna merah kan. Jadi awak nak guna tu pun boleh. Dan corak yang kita dapat nanti, kita panggil dia sebagai motif. Apa itu motif kan? Cikgu saya tak tahulah motif tu apa. Okey. Motif tu ialah perlambangan yang telah dimudahkan. Motif yang berulang-ulang akan menghasilkan corak. Jadi apa yang awak dah buat tu, kita panggil dia sebagai motif. Dan motif ni akan lebih cantik kalau awak ulang-ulang dia. Contohnya macam dalam gambar ni. Kan dia lagi cantik kan sebab ada banyak dan berselang-seli. Jadi hasil karya awak tu taklah bosan, taklah kurang menarik. Jadi jom kita belajar dahulu bahasa seni visual yang akan kita dapat pada hari ini. Jadi bahasa seni visual dalam penghasilan karya kita pada hari ini ada dua, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni yang pertama ialah rupa dan yang kedua pula ialah jalinan. Bagi prinsip rekaan ialah kontra dan kepelbagaian. Jadi kita tengok dulu unsur seni yang pertama, iaitu unsur rupa. Rupa ni apa kan? Rupa ialah garisan luar sesuatu benda. Garisan luar tersebut kemudian akan bertemu pada satu titik dan berakhir
pada satu titik yang sama. Seperti dalam gambar ini. Nampak, ini titik permulaan dan ini juga merupakan titik terakhir. Jadi kita start nak lukis tu, kita ambil pensel, kita buat titik ataupun tak perlu titik, kita mulakanlah melukis apa-apa corak ataupun apa-apa rupa yang awak suka sampailah garisan tu bertemu semula di titik permulaan tersebut. Jadi hasil karya tersebut ataupun hasil image yang kita dapat tu, kita panggil dia sebagai rupa. Jadi rupa adalah rata dan bersifat dua dimensi. Apa itu dua dimensi kan? Dia bermaksud rupa ni tak ada jisim. Dan rupa ni ada tone warna dan jalinan. Ini akan kita lihatlah pada hasil karya kita nanti. Okay? Jadi jenis rupa ni ada dua, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Kita lihat dulu apa itu rupa geometri. Okay, rupa geometri ni merupakan rupa yang mempunyai sudut dan mempunyai sempadan yang tetap. Nampak rupa geometri ni senang cerita adalah bentuk yang bersegi-segi tu. Jadi kita panggil dia sebagai geometri. Kalau rupa tu tak ada sudut, maksudnya dia bebas, lebih kurang gambar macam ni, dia tak ada sudut kan, dia suka hati je awak nak lukis bentuk apa, kita panggil dia sebagai rupa organik. Rupa organik ni apa pula? Rupa organik ni merupakan satu lebih kurang macam lukisan awak tu yang bersifat bebas. Dia tak ada sempadan macam rupa geometri tadi tu. Rupa organik mempunyai sempadan yang bebas. Macam cikgu cakap tu lah. Dan garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat. Jadi apa maksud tak terikat ni kan? Maksudnya dia tak terbatas lah, ada macam syarat-syarat ataupun apa yang perlu awak ikuti semasa nak hasilkan rupa tersebut. Itu maksud rupa organik. Okey, unsur yang seterusnya pula. Unsur yang kedua ialah unsur jalinan. Jalinan merupakan kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Dan jalinan pada capan yang akan kita dapat pada hari ini ialah jalinan tampak. Jalinan tampak ni kita boleh lihat saja ya, kita tak boleh sentuh. Jadi kita hanya boleh lihat dia lah. Jadi ia dipanggil sebagai jalinan tampak. Dan jalinan tampak ni berfungsi sebagai hiasan sahaja. Nampak? Dia bersifat sebagai hiasan pada karya kita nanti. Bagi prinsip rekaan pula, prinsip rekaan antaranya ialah kontra. Kalau kita tengok kat sini, gambar yang cikgu kasih ni ialah gambar kumbang kan. Apa kaitan dengan kontra ni cikgu? Tengok kat sini. Kontra wujud apabila satu daripada unsur-unsur sini mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan satu sama lain. Dan hal ini bertujuan mengelakkan kebosanan pada karya. Contohnya macam dalam gambar ni, gambar kumbang ni, warna dia tak sama dengan warna daun ini. Jadi ia dah wujud satu penentangan ataupun macam perbezaan pada gambar tersebut. Kan? Jadi perbezaan ni kita nak panggil apa? Kita panggil dia sebagai kontra. Senang je. Itu maksud kontra. Kontra ni maksudnya ada sesuatu yang berbeza pada satu gambar tu. Okay. Dan prinsip rekaan yang terakhir ialah kepelbagaian. Kepelbagaian ni agak mudah. Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. Dan kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan. Pelbagaian ni dalam bahasa mudahnya ialah kita panggil sebagai kita masukkan apa yang lebih kurang sama dalam satu tema tu untuk menghasilkan satu karya yang cantik. Jadi kita gabungkan semua tu berdasarkan satu tema, ia akan menghasilkan satu karya yang baru dan lebih menarik. Jadi itulah kita panggil dia sebagai kepelbagaian. Jadi kita dah nak buat eksplorasi kita. Jadi awak perlu sediakan alatan dan bahan-bahan ini ya. Okey.
kertas lukisan. Kalau awak semua tak ada kertas lukisan, awak boleh pakai kertas A4 sahaja je. Jadi awak pilihlah nak pakai kertas lukisan ataupun kertas A4. Yang seterusnya ialah berus lukisan, palet warna, warna air, surat khabar lama, pensel, bekas air, pembaris, lego, butang, bendi dan putih kapas. Yang empat bahan ini cikgu tak wajibkan kamu kena ada. Bahan-bahan ini terpulanglah kepada kamu. Kamu nak guna bahan-bahan apa yang kamu rasa okey kamu nak buat karya capan tu. Contohnya kalau awak tak ada lego, kat rumah awak ada pokok, awak ambil lah petik satu helai daun tu, awak guna untuk jadikan acuan capan tu. Kalau tak ada butang pun tak apa, awak carilah bahan-bahan apa yang sesuai yang boleh digunakan untuk menghasilkan corak yang menarik. Jadi jom kita lihat proses penghasilan karya. Okey. Ya. Okey. Mula-mula kita kena sediakan bahan-bahan yang cikgu dah sebutkan seperti tadi tu. Bahan-bahannya majukan sikit. Jadi lepas awak dah sediakan bahan tu, awak bentangkanlah dulu surat khabar lama dekat atas meja. Kenapa cikgu suruh awak buat macam ni? Supaya tak comot nanti. Kalau awak tak nak buat pun boleh juga, tapi nanti meja awak tu akan comot lah. Jadi ia terpulang kepada kamu bagaimana kamu nak mengelakkan karya kamu nanti comot. Lepas tu awak ambil kertas A4 ataupun kertas lukisan. Kalau nak lagi mudah, awak boleh pakai kertas A4 je. Kertas A4 putih tu, awak lipat dia dua memanjang dan lipat dia lagi sekali. Jadi awak akan dapat 4 bahagian. Buat macam tu. Nampak dapat 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Lepas awak dah dapat 4 bahagian ni, awak ambil pembaris dan pensel. Awak buat garisan pada sempadan yang dapat dihasilkan tadi tu. Nampak? Kan ada satu garisan yang kita dapat lihat kan pada lipatan tadi tu. Jadi awak pensel, awak buat je garisan dekat atas sempadan tu. Nampak? Okey, dapat dah 4 bahagian ni. Lepas tu kita nak buat apa kan? Lepas tu awak ambil warna air dan bekas air. Awak isi air dalam bekas air tu dan awak tuang dia dalam pelet. Dan ambil sedikit warna tu, awak sapukan dalam pelet. Ataupun kalau awak tak nak guna pelet, awak tak ada pelet kan kat rumah, awak boleh tuang je air sikit dalam warna air ni dan awak gaulkan dia, awak terus chop. Macam ni cikgu buat dia dalam pelet. Awak gaul-gaul tu nanti awak ambil pula bahan yang awak guna ataupun bahan yang awak pilih tu, awak sapukan dia dengan air dan awak capkan je dia dekat bahan tu. Lepas awak dah cap tu, awak suka hatilah awak nak buat rupa apa. Contohnya kat sini cikgu ambil lego, cikgu sapukan warna atas lego tu, lepas tu cikgu capkan dia dekat atas tu. Nampak? Kejap lagi awak akan nampak nanti. Kita ambil lego tu, kita capkan dia dekat atas kertas A4. Nampak? Jadi dah hasil capan kita ni. Jadi awak buatlah dekat satu bahagian ni satu jenis motif je. Tak semestinya awak kena pakai motif yang sama untuk semua bahagian ni. Tak Jadi untuk
satu bahagian ni awak buat motif yang berbeza. Okey. Dan setiap motif ni perlu menggunakan bahan-bahan yang berbeza ya. Contohnya untuk bahagian pertama ni cikgu pakai Lego. Yang kedua cikgu dah tak pakai Lego dah. Cikgu pakai Bendy pula. Untuk menghasilkan corak yang berbeza dan lebih menarik. Okey. Nampak? Cikgu lajukan sikit. Nampak hasil kita. Kita dapat pelbagai jenis motif. Lepas tu kita buat apa cikgu? Kita buat hasil kemasan. Kemasan ni maksud kita cantikkan dia sikit lah. Awak ambil lah pensel ke, pensel warna ke ataupun warna air ke. Awak tambah je dekat motif tu. Dan awak pastikan ia ikut tema yang awak nak. Contohnya cikgu kat sini cikgu tambah ikut tema tumbuh-tumbuhan. Nampak? Merah ni cikgu buat apple, buat orange, pokok kelapa, yang ni pokok bunga. Jadi itulah dia hasil yang akan kita dapat pada hari ini. Okay. Jadi kita tengok dulu langkah-langkah dia. Okay. Langkah-langkah dia ni lebih kurang macam dalam video tu lah. Langkah pertama, sediakan alatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, bentangkan surat khabar. Yang ketiga, lipat dan bahagikan kertas A4 ke beberapa bahagian. Yang keempat, bancuh warna. Yang kelima, sapu warna air pada objek yang digunakan. Dan langkah yang keenam, membuat kemasan. Dan yang terakhir ialah karya yang sudah siap. Jadi inilah dia hasil akhir karya kita. Yang ni contoh motif yang cikgu buat. Awak semua tak semestinya kena ikut macam cikgu buat ni. Awak bolehlah buat motif apa-apa yang awak nak. Okey? Berdasarkan bahan yang awak pilih tadi. Kalau awak nak pakai daun pun boleh. Awak ambil lah daun yang macam-macam jenis tu, awak capkan. Okey? Jadi tugasan pada hari ini ada 2. Yang pertama menjawab satu set soalan kuisis berkaitan bahasa seni visual. Jadi nanti cikgu kasih link dekat grup kelas dan awak tekan je link tu, awak main game kuisis. Okey. Lepas tu awak buat eksplorasi karya capan pula. Eksplorasi ni awak buat yang macam cikgu buat tadi tu lah. Awak buat karya yang macam biasa je. Okey? Tak ada yang macam susah-susah sangat. Kalau awak ada apa-apa soalan boleh tanya dekat cikgu melalui WhatsApp. Okey. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat mengikuti PDPR kita pada hari ini dengan lebih berkesan. Jadi setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.